sedang berjuang, sedang usaha nak jadi seorang Muslim yang lebih baik. InsyaAllah kalau jadi seorang mukmin. Amin. So itu sedikit tentang latar belakang saya. Mari kita masuk ke tajuk hari ini, iaitu memahami cabaran mu'alaf. Apa artinya mu'alaf? Biasanya di Malaysia kita berpendapat bahawa mu'alaf berarti orang yang nak berjinak-jinak dengan Islam. Betul ke tidak? Okey, biasanya kita anggap orang yang baru masuk Islam, kita panggil mereka sebagai mu'alaf. Sebenarnya mu'alaf ini bukan saja orang yang sudah masuk Islam. Mu'alaf ini termasuk orang yang belum masuk Islam tetapi sedang berjinak-jinak dengan agama Islam, sedang belajar, sedang nak ambil tahu tentang Islam. Mereka juga masuk dalam kategori mu'alaf. Okey, tetapi selepas mereka mengamalkan agama Islam, contohnya fardu ain, fardu kifayah dan sebagainya, mereka ni sebenarnya tak sesuai lagi dipanggil mu'alaf. Mereka sepatutnya dipanggil mukallaf. Tetapi malangnya di Malaysia, saya dah lebih daripada 10 tahun memeluk agama Islam. Mana-mana pergi, orang jemput saya bagi ceramah, masih lagi mu'alaf. Mungkin saya belum mengamalkan fardu ain, fardu kifayah lagi. Itu perkataan yang pertama. Okey. Nah, hari ini mungkin saya kupas lebih sedikit tentang mu'alaf. Mungkin ramai orang kurang memahami perkataan mu'alaf. Sebenarnya kan mu'alaf ini bukan semua orang yang masuk Islam layak jadi mu'alaf. Bukan semua orang yang memeluk agama Islam layak jadi mu'alaf. Ada orang yang masuk Islam tak layak jadi mu'alaf. Contohnya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Jarir. Sahabat ini bila memeluk agama Islam, iman dia kuat, kewangan dia banyak, dan dia tidak layak jadi mu'alaf. Dia terus jadi mukallaf. Dia tak boleh terima zakat, dia sepatutnya bayar zakat. Dan bukan semua orang Melayu yang dilahirkan dalam keluarga Islam, okey, bukan semua orang Melayu dilahirkan dalam keluarga Islam mukallaf. Ramai di kalangan orang Melayu Islam di Malaysia, lahirkan dalam keluarga Islam Malaysia, mereka ni jatuh dalam kategori mu'alaf. Tahu tak? Contoh, saya bagi contoh. Kalau mereka jahil tentang agama Islam, tak faham tentang agama Islam, mereka ni mu'alaf. Kalau mereka miskin, dan juga mereka didakwa oleh missionary agama lain, okey, so mereka juga ni jatuh dalam kategori mu'alaf. So ingat so hari ini lain kali kita buat program, kita juga jemput mu'alaf Melayu. Okey, itu tentang nama mu'alaf. Perkataan yang kedua biasa kita gunakan bagi orang yang memeluk agama Islam adalah convert. Have you heard about the word convert? Biasa orang gunakan perkataan convert. Tetapi saya lebih suka menggunakan perkataan revert. Kenapa revert? Sebab dalam Islam kita percaya setiap kanak-kanak yang dilahirkan di muka bumi ini, mereka adalah dilahirkan dalam fitrah Islam. Fitrah Islam. Ibu bapa mereka yang mencorakkan mereka, yang memperkenalkan apa kepercayaan mereka kepada anak ini, betul? Tetapi bila mereka dah besar, bila mereka kembali kepada agama Islam, saya lebih suka gunakan perkataan revert, kembali kepada fitrah yang original, fitrah yang asal. Revert. Tahu tak kenapa saya tak suka sangat gunakan perkataan convert? Sebab perkataan convert ini, dia adalah terminologi yang digunakan oleh agama Kristian. Itu terminologi mereka. Sebab Kristian pergi mana-mana convert orang. Agama Kristian tak boleh gunakan revert, sebab mereka percaya kepada dosa warisan. Mereka tak boleh kembali kepada fitrah yang asal. So fitrah yang asal memang berdosa. Okey, itu perkataan yang kedua. Perkataan yang ketiga di Malaysia kita sering gunakan. Kalau orang yang masuk Islam, kita suka panggil saudara baru. Betul? Saya dah lebih daripada 10 tahun masuk Islam. Kadang-kadang mana-mana pergi, kedakan ini saudara baru. Perkataan saudara baru tidak digunakan pada zaman Nabi. Nabi tak gunakan perkataan itu. Sesiapa yang masuk Islam pada masa itu Muslim. Betul ke tidak? Dia tak panggil saudara baru. Sebab bila kita gunakan perkataan saudara baru, dia pasti ada saudara lama. Kalau ada lama, mesti ada yang expired. Betul tak? So pendek kata, saya lebih minat menggunakan perkataan apa ni saudara Islam daripada panggil saudara baru.
Okey, tapi tak kisah kalau saudara-saudari di sini nak gunakan saudara baru ke, convert ke, mu'alaf ke, tak kisah. Bagi saya hanya menjelaskan saja. Okey, nah mari kita lihat sedikit. Sebelum kita masuk kepada cabaran, kita kena memahami sedikit tentang orang yang memeluk agama Islam. Okey, kalau kita nak mengendalikan orang yang memeluk agama Islam, kita kena memahami sedikit tentang orang yang memeluk agama Islam. Okey, ada beberapa perkara. Perkara yang pertama kita kena faham, kita kena ambil tahu, iaitu orang yang memeluk agama Islam, mu'alaf ini, sebenarnya kan mereka berhijrah. Mereka buat satu penghijrahan yang sangat besar. Mereka berhijrah daripada satu agama, satu kepercayaan yang lama, daripada satu kepercayaan yang lama, budaya yang lama, tiba-tiba dihijrah. Bila memeluk agama Islam, mereka terpaksa tinggalkan kepercayaan lama. Mungkin kadang-kadang budaya lama juga. Betul ke tidak? Saya nak tanya, senang ke susah nak tinggalkan segala-galanya sebelum kepercayaan dan budaya sebelum itu? Boleh tak? Mudah ke susah orang yang nak tinggalkan serta-merta? Senang ke susah? Susah. Ada orang boleh, ada setengah-setengah orang dalam 2-3 hari dia boleh menyesuaikan diri. Tetapi ada setengah-setengah orang berbulan-bulan pun tak boleh menyesuaikan diri. Tak ada juga orang 2-3 tahun pun tak dapat menyesuaikan diri, tak dapat meninggalkan sepenuhnya. So, tugas kita ni, bila kita membimbing, bila kita mengendalikan